Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kami ini, di mana hari ini saya akan berikan sebuah tutorial percuma untuk mereka yang berminat membina kerjaya dengan Shopee. Apakah cabarannya dan bagaimana untuk anda menjalani sales yang konsisten? Persoalan ini adalah persoalan yang dari dulu lagi berlaku lah, di mana semua-semua seller Shopee menghadapi kesukaran untuk membina sales yang konsisten di kedai Shopee anda. Sebenarnya dia tidak mudah dan tidak sukar. Cuma anda memerlukan satu, orang kata, sistem yang baik untuk anda berjana sebuah sales yang baik di Shopee ya. So di sinilah tutorial kami akan berikan bagaimana step by stepnya lah. Okey. So untuk mengatakan anda, ini adalah satu tutorial yang padat dan akan mengambil masa untuk anda mendengarnya lah. Dan mungkin anda berasa bosan lah. Namun jika anda serius, anda harus mendengar tutorial ini dari mula sehingga habis, di mana saya akan berikan untuk anda membuat keputusan sama ada anda mahu atau tidak meneruskan perancangan anda membina sebuah kedai Shopee. Dan saya akan berikan link-link yang saya sebutkan tadi dalam tutorial ini dan juga beberapa e-book percuma untuk anda nanti. Okey. So input-input saya ini adalah terdiri daripada pengalaman saya sendiri sebagai seorang peniaga Shopee dan juga bersama rakan-rakan saya dan juga pelbagai maklum balas daripada rakan-rakan Shopee yang telah subscribe YouTube channel saya ini dan juga peserta-peserta daripada kelas Shopee Mania, di mana kami juga adalah memberikan perkhidmatan sebuah masterclass untuk membantu semua peserta Shopee dan juga blogger juga PBS lah. Okey, kita mulakan. Sebelum kita mulakan tutorial ini, anda harus tanya diri anda satu soalan, sama ada anda sesuai tak untuk membuka kedai Shopee. Kadang ramai yang buka kedai Shopee tapi gagal. Dia bukan gagal, cuma dia tak faham bagaimana untuk memulai kedai Shopee ini. Okey, pertama, soalan saya yang pertama, adakah anda punya masa untuk mengurus kedai Shopee anda? Berapa lama masa yang anda akan gunakan untuk kedai Shopee anda? Okey, berapa modal yang awak ada untuk menguruskan kedai Shopee anda? Apakah produk utama anda? Sama ada anda berniaga sebagai dropship atau produk anda sendiri, sama ada digital atau fizikal? Apakah tahap ilmu anda untuk mencuri bisnes online? Adakah anda faham menggunakan Shopee Seller Dashboard? Adakah anda memahami sepenuhnya menggunakan Shopee Seller Dashboard yang diberikan oleh Shopee? Adakah anda melakukan ini seorang diri atau dengan bantuan dari isteri atau anak-anak anda? Adakah ini perniagaan part-time atau sepenuh? Apa perancangan masa depan anda dengan Shopee? Jika anda berjaya menjawab soalan ini, maka anda sudah boleh memulakan dan mendaftarkan diri anda sebagai seller Shopee. Anda mendaftar sebagai seller Shopee amat mudah sajalah. Saya ambil link jawapan ni bagaimana untuk mendaftar sebagai seller Shopee. So katakanlah saya telah menjawab soalan-soalan tersebut lah. Maksud saya mula berniaga saya telah membina soalannya dulu. Kerana saya tak mahu nanti saya berniaga separuh jalan dan saya penat di separuh jalan So masa-masa saya membina kedai Shopee ini, saya tanya diri saya sendiri, adakah anda punya masa untuk menguruskan kedai Shopee anda? Ya. Sebagai saya contoh, saya bekerja 8 hingga 5 lah. Saya akan fokus pada saya berikan Shopee pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Itu 2 jam sehari. Mana-mana pada hari cuti, saya akan fokus 5 jam sehari. Inilah plan bulan saya. Kerana perancangan masa akan menentukan kelajuan saya mendapat sales dari Shopee saya nanti. Betul? Ini bermakna saya membuka Shopee ini sebagai part-time sajalah. Dan saya punya produk sendiri, tetapi modal saya tidak mencukupi dan saya mahu ambil pengalaman lah menjual di Shopee sebagai dropship. Dan mulai pembancaan saya akan berikan anda lah sebuah dropship yang saya rasa sangat efisien, iaitu Save Value. Di mana Save Value ini adalah sebuah sistem dropship auto synchronize dan semua shipping dilakukan secara auto. So anda punya masa untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran di kedai Shopee anda. Okey. Namun anda belum faham lagi lah bagaimana untuk mendaftarkan Shopee, bagaimana untuk mendaftarkan Save Value dan apakah kos untuk dropship ini. Alright. Pengalaman anda berniaga. Pengalaman anda berniaga online ada sebagai ejen produk kecantikan dan jualan dilakukan melalui WhatsApp sajalah. Untuk sosial media, anda hanya buat post ke Facebook dan Instagram sahaja. So anda pernah membuat iklan bayar, mencuba di Facebook Ads, tapi gunakan teknik boost sahaja dan dia tidak pernah berjaya. Okey, anda juga tidak memahami menggunakan seller Shopee Dashboard dan ini merupakan cabaran terbesar anda untuk mempelajari fungsi-fungsi setiap kolom yang diberikan di Shopee Seller Dashboard atau Shopee Seller Center ini.
So anda punya modal lah sebanyak RM300 saja, dan ini modal untuk saya mencukupi lah. So perancangan masa depan anda adalah untuk menjana sales di Shopee secara konsisten, dan kemudian anda akan masukkan produk anda atau ejen anda, melalui pelawan anda ke dalam kedai Shopee anda. Okey. So inilah anda punya, anda dah menjawab soalan inilah. Okey. So anda rasa okey, saya boleh teruskan mengenai kedai Shopee ini dengan masa yang saya berikan, ada logik untuk saya teruskan untuk buka kedai Shopee ini. Okey, anda teruskanlah. Tetapi jika anda tidak menjawab soalan ini, maka anda stop dulu. Stop. Jangan teruskan membaca tutorial ini, kerana jika anda meneruskan juga, anda akan stres dengan anda punya masa, anda punya modal, dan anda punya tekanan di sekeliling anda untuk mendapatkan sales di Shopee. Ini saya beritahu kenapa orang gagal dalam membina sebuah kedai Shopee, kerana mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Saya minta maaf ketika video tersebut kerana melalui pengalaman saya dalam memberi petunjuk ajar pada ramai yang gagal kerana benda-benda demikian, yang mereka tidak mengukur baju mereka sendiri, terutama dari segi masa untuk anda. Okey, so anda dah lihat, anda dah faham. Okey, so anda okey, dah boleh. So anda kata anda okey, saya punya masa cukup dan saya hendak membuat kedai Shopee ini. Bagus. So untuk proses pertama ini, anda harus mempelajari bagaimana untuk mendaftar di kedai Shopee. Dan kedua, bagaimana mendaftar dengan dropship set value lah. So saya berikan contoh sebab dropship set value lah. Okey, banyak dropship lain seperti Kiko lah, semua lah. Anda boleh pakai YouTube channel saya ini, mana dropship yang saya pernah sarankan dulu lah. Dan juga cara memasukkan produk ke Shopee, serta pelajari cara bayaran sistem set value. So ini anda kena belajar dulu. Okey, alright. Fasa kedua. Dalam fasa kedua, anda sudah faham bagaimana untuk masukkan produk ke set value dan juga dalam mendaftar di kedai Shopee anda. Okey, pada ketika ini anda telah menggunakan modal. Anda perlukan modal untuk mendaftar di set value sekarang, di mana pada tahun 2023 ini set value menggunakan bayaran untuk pendaftaran ke marketplace, di mana RM62 dah kena top up untuk Shopee. Jika anda nak masukkan Lazada, anda top up lagi RM62. Okey. So semasa anda dah top up semua, anda dah daftar dengan set value, synchronize dengan Shopee, dan anda mula masukkan produk. So dalam teknik terbaru ini, anda tidak boleh memasukkan 20 produk lebih dalam satu hari, kerana nanti Shopee akan anggap adalah sekadar sebagai scam dan kedai anda akan di-ban. So saya mencadangkan satu hari masuk 10 produk sahaja. Okey, cara amnya anda telah meminimumkan masukkan produk kedai Shopee secara manual, di mana melalui set value semuanya adalah auto. Amat mudah sekali jika anda menggunakan dropship atau sekarang sini. Bukan set value lah, banyak syarikat lain yang buat benda ni lah. Okey, inilah kelebihan dropship atau sekenar saya kenalkan ini. Okey, cara tak langsung ia memberi anda masa untuk mencari ilmu lain, dan jika masa ada, sudah tentu anda akan masukkan produk-produk secara manual berdasarkan datang. Okey, kelebihan set value ini mempunyai 300 hingga 400 produk yang berkualiti, dan masukkan semua ke dalam kedai Shopee anda. Anda kena masukkan semua. Jadi sikit. Sebab sebagai pemula bisnes online di Shopee, anda jangan peduli tentang niche, terutama jika anda sebagai dropship. Ini kerana konsep meniaga di Shopee, lagi banyak produk, lagi banyak potensi untuk jualan. Okey? So ini bermakna untuk memasukkan 300 produk ke Shopee, itu sebanyak 10 produk sehari, anda memerlukan sebulan untuk selesaikan proses ini. Dalam proses memasukkan 10 produk sehari dari set value ke Shopee, anda akan gunakan masa ini untuk mempelajari setiap fungsi penting di Shopee Seller Dashboard Center. Okey. Fungsi yang pertama yang anda harus belajar adalah bagaimana untuk mengemaskan ke semua produk yang telah masukkan ke dalam Shopee Seller, di mana anda akan mengemaskan bahagian image, produk video, nama produk atau tajuk, kategori, dan produk deskripsi. Apakah metod anda gunakan untuk kemas ini? Anda gunakan metod product listing, di mana salah satu funnel kami lah, di mana anda akan masukkan video yang relevan, anda akan mengemaskan tajuk mengikut algoritma Shopee, penjelasan deskripsi yang lebih lengkap serta berbagai bahasa, dan bahasa untuk kategori anda tidak perlu kemas ini kerana
dropship dah sediakan. So, bagaimana untuk dapatkan sumber-sumber ini dan caranya anda boleh dapatkan masterclass kami lah di sini, okey. So, saya jelaskan secara ringkas sajalah, itu produk listing. Dan proses ini anda akan masuk semua produk kedai Shopee anda, sebanyak 10 produk setiap hari, dan selepas itu anda akan kasih cantik anda punya setiap produk dengan menggunakan produk listing saya sebut tadi. Maka itulah kerja anda berterusan selama 1 bulan. Okey. So, pada masa ini apa yang perlu anda pelajari? Anda perlu pelajari fungsi Shopee Seller Dashboard, itu My Product. Dan nombor 2, fungsi dan strategi funnel product listing. Itu anda pelajari pada masa itu. Okey. So, setelah anda masuk ke semua produk dari sana, anda akan pergi proses ketiga. Okey. Iaitu membuat dekorasi kedai. Okey. Proses ini dilakukan semasa anda memasukkan produk atau pada hari cuti anda lah. So, anda fokus 5 jam pada hari cuti kan, saya katakan tadi. Sudah gunakan peluang ini untuk membina dekorasi kedai anda. Dekorasi kedai merupakan salah satu item yang amat penting yang harus anda buat semasa berada Shopee. Dia umpama macam muka hadapan atau air muka kedai Shopee anda lah. So, anda kena sediakan logo. Ada kerja tambahan Kenakan logo, kena sediakan banner kedai anda sebelum membuat store dekorasi ini. So, anda boleh gunakan saja aplikasi Canva secara percuma untuk buat logo, banner dan kedai. So, Canva ada satu item diberi sebagai logo lah. So, anda boleh buat logo anda secara mudah menggunakan Canva. So, nak buat Canva cuma boleh klik di link bawah ini lah. Okey. Bila bercakap tentang logo, saya beri tips sikit boleh tak? Anda harus pastikan nama kedai dipilih dengan tepat. Jangan pilih nama kedai yang bukan-bukan, kerana ia melambangkan branding anda. So, kedai Mac, kedai sushi, cuba cari kedai yang lebih, orang kata, menonjol, yang boleh anda gunakan pada hadapan untuk jual pakai produk. Okey. Mungkin pada masa gini dia tak begitu penting tetapi percayalah, setelah sekian lama anda berniaga, branding anda menjadi penting, dan jika tidak memilih branding yang baik, maka anda akan menyesal nanti. So, ambil masa untuk memilih logo, ambil masa untuk memilih nama branding kedai anda. Okey. Dia juga kerana ia melambangkan diri anda sebagai kedai anda. Okey. So, semasa anda memasukkan produk ke dalam Shopee dan masa cuti anda buat store decoration, so apa anda perlu pelajari? So, yang pertama anda kena belajar tentang store seller dashboard, iaitu store decoration. Okey. Kedua, kepentingan logo dan banner. Dan juga pelajari asas-asas menggunakan orang kata Canva. Mungkin pada dasarnya anda melihat mudah saja membuat store dekorasi, tetapi semasa proses membuat store dekorasi, anda kena fikir bagaimana membuat bentuk logo supaya nampak lebih profesional, dan juga anda kena pelajari bagaimana menggunakan aplikasi Canva. Orang pertama masuk nak belajar Canva kan, so dia ambil masa 2 hingga 3 jam untuk membuat store dekorasi ini. Alright. So, anda dah masukkan produk. Masa anda masukkan produk, anda akan membuat store dekorasi. Okey. Semua dah masuk. Okey. Store dekorasi dah masuk. Okey, pergi ke proses keempat, iaitu product winning. Product winning adalah funnel kami yang kedua dalam masterclass. Dan winning product adalah, atau product winning product sama je lah. Okey. Adalah produk yang memiliki potensi untuk terjual lebih mudah dan tentunya menghasilkan profit atau keuntungan. Inilah profit anda sebenarnya. Product winning. Okey. Untuk anda yang ingin memulai bisnes online atau semacamnya lah, konsep winning produk ini sangat berguna untuk mengetahui produk apa yang diminati oleh pasaran. Salah satunya, anda mau menjual produk-produk yang trending atau produk low competitor. Dalam masterclass kami, kami 7 method untuk anda mengetahui winning produk yang sedang meletup di Shopee. Kenapa 7? Kerana ini adalah amat penting. Ini adalah akar untuk anda mendapatkan sales di kedai Shopee anda. Okey. Salah satu contoh produk winning yang saya meningkat di Shopee, anda menggunakan alat jurulatih atau selling coach. Di Shopee Seller Center ni terdapat satu item yang panggil dalam Business Insight, atau dipanggil alat jualan jurulatih, dipanggil selling coach. Ini merupakan contoh yang pernah saya akan berikan dari 7 metode keseluruhan. Di sana kita terdapat informasi produk terlaris, produk jenis, produk trend, dan kata kunci yang popular lah. Anda boleh gunakan data ini untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Tetapi tidak semua seller yang akan memerolehi fungsi-fungsi inilah dalam seller Shopee dashboard ni lah. Tapi jangan risau lah. Sebab kita akan berikan 7 metode cara yang boleh kamu gunakan nanti.
Setelah anda melalui semua data-data ini, maka akan balik ke Shopee dan anda mencari produk. Okey, anda macam ni cerita dia. Anda gunakan 7 method ni. Salah satu seller coach. Ada dalam tu. Anda faham atau tengok Business Insight ada seller coach. Anda cari produk terbaik. Oh, produk yang terkini adalah obat nyamuk ni. So, anda tahu sekarang tengah sale meningkat 1% obat nyamuk. So, anda akan balik ke kedai Shopee anda dan mencari produk yang sama atau hampir serupa dan membandingkan dengan produk-produk winning dari pihak lain yang anda kumpulkan. So, anda buat kumpul 5-6 produk kan? So, anda pergi ke kedai Shopee anda cari. Anda telah masukkan beratus-ratus produk dalam kedai Shopee anda dan pasti ada produk yang serupa atau hampir serupa yang boleh anda jumpa. Inilah kelebihan dropship atau secondise yang mempunyai beratus-ratus produk. Kerana ada yang beribu, konten beribu produk. Okey. Dan sebaliknya jugalah, jika anda rasa anda download image kan, download ni produk, anda fikir ni produk boleh pergi ni. So, anda tak ada kata dah ada kata hati, gerak hati tak boleh. Anda ambil produk anda dari Shopee ini, anda cek di dalam alat jualan Shopee, selling coach ini, atau 7 method saya ini, dan cari, adakah produk ini berpotensi. Jika produk ini berpotensi, anda boleh menjadikan dia sebagai produk winning. So, produk winning adalah satu usaha yang berterusan. Dia tak ada stop lah, buat stop, tak boleh. Dia adalah, visi dia adalah untuk mendapatkan seberapa banyak produk winning yang ada. Dengan pendapahan produk winning, maka potensi mendapat sale yang dijamin adalah lebih tinggi. Okey. So, apa yang berjadi dalam proses keempat ni? Itu anda kena memahami funnel product winning. Anda cari internet jugalah jika anda nak memahami maksud inilah. Okey. Itu yang okey. Jom kita pergi proses kelima, itu marketing dan pemasaran. Okey, menurut Karen Forsyth daripada HubSpot lah, ada sebuah website yang mencari tentang keyword-keyword ni. Marketing atau pemasaran adalah satu proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk anda dari pelanggan anda. Untuk melakukan proses ini, anda perlu melakukan analisa pasaran dan pencarian pelanggan yang ideal. So, jika saya nak uraikan pemasaran yang amat luas lah, saya meningkatkan jualan, menjelaskan sebuah produk, meningkatkan engagement dengan pelanggan dan sebagainya. Tetapi dari segi Shopee seller, saya mengkhusus kepada 4P. Okey. Ini panjang sikit lah. Okey, 4P. Kerana product winning dan juga marketing adalah berkait. Okey, ada 4P, iaitu product, price, place dan promotion. Okey. Produk, price, harga. Place adalah tempat dan promotion adalah promosi lah. So, jika anda memasuki dunia marketplace Shopee ini, anda sudah perlu dua saja. Anda sudah punya produk anda adalah produk winning. Yang anda cari itulah. Okey. Manakala place atau tempat itu, maka play di Shopee lah dengan 40 juta orang sebulan yang akan beri pada anda. Okey. So, yang perlu anda fahami sekarang untuk marketing adalah price dan promotion. Okey. Promotion. Kita bagi promotion dahulu. Alright. So, promotion Shopee bagi 4 bahagian. Iaitu alat promosi produk tu, marketing tu, Shopee Ads, program Shopee, dan campaign Shopee. Okey, jelas lah. Ini agak complicated sikit. Okey. Sebelum tu kita fahami apa tu promotion. Perkara utama yang anda harus pelajari ialah memahami kesemua 11 alat pemasaran Shopee yang akan berikan. Di Shopee terdapat 11 alat pemasaran yang dibagi marketing yang Shopee berikan. Dan dia terletak di kolom marketing center. Dan di dalam masterclass Shopee ini, kami telah menerangkan dengan jelas fungsi-fungsi menggunakan alat pemasaran ini atau alat promosi ini. Okey. Dan ada beberapa fungsi yang wajib digunakan lah. Seperti diskaun. Anda kena mahir diskaun, voucher, bundle deal atau add-on deal. Untuk mengetahui anda pada tahun 2023 ini, bundle deal merupakan sebuah satu teknik yang semakin berkembang, terutama untuk dropship. Mulai bundle deal anda berpotensi untuk menjana keuntungan yang lebih tinggi lagi. So, saya akan menerangkan satu persatu ke semua fungsi promosi ini. Dan jika anda dah faham, biasanya anda faham jika anda masuk ke Shopee Seller Center ni, anda faham marketing ini, anda boleh gunakan lah. Tak susah sebenarnya. Namun, anda wajib kena memahami lah teknik promosi tersebut. Okey. Persoalan timbul, adakah saya wajib menggunakan alat promosi ini? Ya. Terutama jika anda melibatkan penjualan di Shopee atau bisnes online. Kenapa anda wajib menggunakan alat promosi ini? Adalah untuk menarik perhatian pembeli.
anda memberikan offer atau potongan harga pada produk anda dan kebanyakan pelanggan secara psikologi berminat dengan potongan harga. Betul? Inilah para rumlah dalam dunia perniagaan terhadap dropship. Ada satu penting lagi, saya akan terangkan kenapa anda harus berikan promosi produk anda. Okey. So, anda ingat tak? Saya kata tadi tempat P. Produk winning dah ada. Place, Shopee, promotion, yang tadi sampai tadi, alat-alat promosi dengan 11 jenis marketing, dan yang terakhir adalah price. Semasa anda buat promosi, berapa banyakkah potongan harga yang saya berikan? Ini adalah P yang terakhir, itu price, itu harga. Biasanya, bila anda membuat semasa anda membuat analisa produk winning, betul kan? Anda buat analisa produk winning, anda telah ketahui produk manakah yang anda ada jual di Shopee dan termasuk harga produk tersebut. Biasanya, harga produk winning pihak lawan adalah lebih rendah daripada harga dropship. Itu pasti. Okey. Belum pernah saya jumpa produk yang hampir serupa atau serupa dengan pihak pesaing adalah lebih mahal daripada saya jual di kedai Shopee atau kedai dropship. Tak pernah saya jumpa lagi. Okey. Kemudian ada tanya dari anda, berapa peratusankah margin untung minimum yang mahu anda dapatkan setiap jualan? Dan disebabkan sebagai dropship commercial value, dia memberikan margin untung dalam 16 hingga 20% lah. Okey. Untuk saya tolak semua kos berguna-guna. Saya tetapkan pilihan saya mahu 8 hingga 10% keuntungan. Okey. So, artinya anda ketahuilah. So, harga pasaran mulai produk winning atau harga yang dijual di pasaran, harga yang lebih kurang sama, harga produk dropship anda, serta margin untuk anda, dan juga production minimum yang anda nak. Anda dah tahu semua kepada anda. Dari data tersebut, anda akan menggunakan produk promosi seperti voucher, diskaun dan sebagainya untuk turunkan harga mengikut kehendak anda. Okey. Tapi jangan letak harga terendah. Letakkan harga yang hampir sama atau rendah sedikit saja dari harga pasar anda. Itu sebagai harga kompetitif. Okey, faham? Artinya menggunakan alat promosi yang ada, anda akan berapa persen nak turun, anda kena ketahui produk winning pihak lawan anda ketahui harga untung anda, harga margin keuntungan anda, kemudian anda akan turunkan menggunakan, bukan turunkan harga sesuka, anda pakai voucher atau diskaun. So, anda turunkan dalam bentuk percentage lebih mudah. Kerana saya beli memberikan percentage keuntungan kan. So, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Tinggi tak boleh lah, jangan terlalu rendah sangat. Kompetitif. Kerana walaupun harga sama, anda tetap boleh menang. Kerana anda kena ingat, pada proses yang kedua tadi, yang pertama, product listing, anda telah cantikkan gambar semua kan, dengan deskripsi semua, image, algoritma, anda tetap menang. Dari segi situ, anda dah menang dari segi visual. So, harga sama pun, anda tetap boleh menang juga. Jangan risau, jangan terlalu rendah, jangan jadi seller Shopee yang lain, meletak rendah, terlalu rendah, untung 1-2%, no meaning berniaga di Shopee untung 1-2%. Tak perlu berniaga lah. Buang masa sahaja kan. At least 10% kan kena untung. At least. Sebagai dropship, kita ada demand. At least untung 8 hingga 10%. Itu menurut saya lah. So, jika cek, dapat produk winning yang harga terlalu rendah. Anda cek, alamak, jika harga terlalu rendah ni, saya rendah harga ni, saya untung 1-2%. Lupakan saja. Buang daripada produk winning anda, dan cek produk yang lain. Okey? Jangan paksa diri anda untuk menjual produk tersebut. Jangan pening kepala lah. Sebab ada banyak produk dan saya beli juga, ada memberikan produk baru setiap minggu. So, anda don't worry about that. So, jangan rasa nak tamak. Okey, kalau niaga jangan tamak. So, jika harga rasa rendah, nak rendah lagi, untuk 1-2%, lego. Jangan layan. Cek produk winning yang lain. Okey? Alright, faham Okey, yang kedua adalah tadi alat promosi kan? Marketing. Shopee Ads. Okey. Shopee Ads adalah satu tema yang popular di Shopee. Okey. So, selesai anda buat semua perkara ini, sebagai Shopee seller pemula lah, pemula 3 ini, anda boleh saja buat iklan berbayar menggunakan Shopee Ads. Betul? Ini merupakan salah satu teknik marketing, bukan yang memberi potongan harga, tapi membayar untuk membuat iklan di platform Shopee. Okey, ramai tanya kepada saya, adakah wajib untuk membuat iklan membayar di Shopee? Jika tanya kepada saya, yes. Di mana dia untuk mempercepatkan jualan di kedai Shopee anda selain berharap pada trafik organik. So, anda boleh buat jualan trafik organik di mana produk listing anda mengikut algoritma Shopee. Tetapi anda harus boostkan dengan Shopee Ads. Perlu buat sikit Shopee Ads. Okey.
Namun saya ingatkan sebagai seorang Shopee seller dropship adalah amat bahaya jika anda tidak memahami menggunakan Shopee Ads. Ini kerana sistem barang Shopee Ads berdasarkan klik. Sebagai contoh, di mana anda membuat Shopee Ads, okey, jika setiap klik anda kena bayar. Katakan anda bid Shopee Ads ni dia panggil bid harga tu panggil bid lah. Itu satu kata kunci anda pilih harga 10 sen. Dan bagi untung anda, ada KK bagi untung anda akan untung 40%. Jika iklan anda diklik 5 kali, orang tak beli, maka kena 50%, dan jika ada jualan, anda akan rugi setiap kali jualan. Itu penting. Tetapi jika orang diklik 5 kali, tetapi 3 orang beli, anda tak ada untungan lah. Betul? So, berhati-hati dengan jika menggunakan Shopee Ads, Search Ads yang berdasarkan kata kunci. Okey. Di Shopee Ads terdapat beberapa pilihan seperti Search Ads, Discovery Ads dan Boost Ads. Yang manakah sesuai untuk digunakan, berapakah kos yang perlu dirabut oleh seller, bergantung pada margin untung, harga produk dan kuantiti produk anda. So, ada caranya bagaimana untuk buat analisis Shopee Ads ini. Dan masa kelas kami ada berikan tips mencari kata kunci dengan cara yang efektif dan tidak merugikan. Inilah sistem marketing yang anda kena belajar dan mahirkan diri anda jika anda mahu berjaya di Shopee. So, untuk Shopee Ads ini kebanyakan permulaan banyak try and error lah. Okay. So, anda boleh perlahan buat iklan tersebut lah. Ikuti apa yang kami telah berikan bagaimana mencari kata kunci di dalam Shopee Ads tersebut. Okay. Yang ketiga, program Shopee. Dari segi marketing di Shopee, terdapat satu program yang diberikan oleh Shopee kepada seller, iaitu program Shopee seperti RM40 free shipping, RM15 free shipping, RM40 free shipping dan 10% cashback, dan RM15 free shipping dan 10% cashback. Namun anda kena lihat jika anda menggunakan program Shopee ini, sekali transaksi berjualan berlaku, anda akan kena cas perkhidmatan. Dan jika sebagai contoh anda mengambil RM15 free shipping dan 10% cashback, anda kena 7% cas perkhidmatan. Sebagai dropship, saya tidak galakkan anda mengambil mana-mana program Shopee. Kerana ia pasti akan merugikan anda. Kerana cas perkhidmatan yang diberikan adalah amat tinggi dan anda berpotensi untuk rugi. Dan tetapi jika nak menggunakan program Shopee ini, boleh saja. Kalau jika margin untuk anda tinggi lah, anda boleh guna saja. Dan saya telah buat satu untuk kemudahan anda. Contoh anda menggunakan program Shopee 7%, 8% kena bayar. Belum termasuk commercial fee, transaction fee. Ini semua bayaran yang dikenakan oleh Shopee dah pergi 11%, untung 20%. Berapakah diskaun yang saya berikan untuk pelanggan saya? So, saya telah membuat sebuah aplikasi web yang dinamakan Shopee Calculator percuma untuk anda. So, anda boleh klik di bawah link di bawah ini juga, di mana terdapat Shopee Calculator. Anda dimasukkan anda punya cas yang anda masuk bagi program Shopee. Anda masuk 7%, cas transaction 2%, shipping berapa, hasil diskaun berapa untung anda. So, dalam Shopee Calculator ini, anda boleh gunakan untuk sebagai guideline untuk anda berikan voucher diskaun, bundle deal serta program Shopee. Anda boleh lihat di sana untung dan rugi. Dan untuk pengguna Masterclass Shopee Maniac, kami berikan format Excel lah. So, anda boleh simpan lah Excel anda. Tapi untuk anda yang belum mendapatkan lagi, kami tak berikan, tapi anda pergi ke website kami untuk mendapatkan aplikasi ini. Kami berikan secara percuma. Kami telah buat aplikasi khas untuk anda. Biasa kan? Okay. So, ketiga. Okay. Campaign Shopee. Campaign Shopee, segi marketing oleh Shopee yang Shopee berikan lah, adalah satu kempen yang dilancarkan oleh Shopee seperti 66 tak mau lagi, 11 tak mau lagi, 12 di mana ada digalakkan untuk setiap kempen ini dengan beri voucher pada produk terpilih yang anda pilih. Ini bermaksud, okey, jika ada kempen Shopee, bermaksud anda kena kasih potongan harga pada produk anda lah. So, tetapi saya galakkan anda sertai kempen Shopee ini kerana Shopee telah berjanji akan exposekan kedai Shopee anda jika anda sertai kedai Shopee. So, suka tak suka, anda kena sertai. So, biasa sertai semua kempen-kempen yang diberikan oleh Shopee. Namun, yang menjadi kekangan yang anda adalah anda tidak boleh beri potongan harga lagi lah. Sebab anda buat voucher semua. Cuma,
Anda kalau kasih, anda rugilah. Biasanya apa saya buat? Biasanya saya akan ambil produk-produk yang belum lagi saya berikan diskaun, produk-produk not winning produk, bukan produk-produk yang tidak winning, yang biasa-biasa ni, dan saya akan berikan lebih kurang 3% untuk semua produk kami saya. So, ini cara yang saya gunakan lah. Janji saya dapat masuk ke dalam kempen Shopee. Ini cara paling mudah. Kadang-kadang kita tak boleh paksa diri kita untuk kurangkan harganya. Kita mesti ada satu pendirian yang kita nak hingga 8% kita punya keuntungan. So, kita ikan Shopee, kita akan jadi 6%. Jangan catat gunakan produk-produk yang tak winning, masukkan ke dalam kempen ni, dan kasih 3%. Dah, anda sertai kempen tersebut. Janji anda aktif di dalam kedai Shopee anda. Itu yang penting. Okey. So, dari segi marketing, apa kita belanja? Anda kena belajar tentang funnel marketing. Anda kena pandai menggunakan alat pemasaran Shopee, itu selling coach. Anda kena pandai menggunakan Shopee Ads. Anda kena tahu bagaimana jika anda memohon program Shopee, anda kena tahu bagaimana untuk memohon program Shopee. Dan juga bagaimana untuk sertai kempen Shopee. Okey. Berdasarkan funnel marketing agak panjang dalam tutorial ini, kerana dia merupakan salah satu mekanisme yang amat penting dalam menentukan kejayaan kedai Shopee anda. Terpulang untuk anda untuk menggunakan mana yang terbaik. Anda selalu kena membuat try and error untuk cari metod yang lebih baik untuk anda. Tak semestinya metod ini okey untuk dia dan untuk anda tak sesuai. Yang penting anda tahu bagaimana untuk sebelum saya dari sini lebih mudah lah memanipulasikan semua teknik ini, semua funnel ini. So, anda tahu product listing funnel ini berkisar tentang mendapatkan program algoritma dari Shopee, produk visual dan juga image. Sebagaimana untuk anda kasih image yang lebih cantik, terpulang pada anda. Okey. Dan juga dari segi produk winning. So, tetap produk ini ada produk yang baik. So, bagaimana untuk saya dapat produk listing? Saya dapat produk listing dah cantik dah. Bagaimana untuk saya cantikkan lagi? Sekarang ini sebuah produk winning yang pasti akan menjana sales anda. Terpulang pada anda. Dan kemudian anda buat marketing. Anda perlu buat marketing. Perlu buat marketing, memberikan diskaun kepada produk anda. So, anda boleh diskaun, ada cara. Boleh diskaun, boleh voucher, atau benda dia. Sama saya suka kasih diskaun. Anda suka voucher, ada kasih voucher. So, funnel ini menerangkan tentang kesemua teknik-teknik ini. Tetapi bagaimana teknik ini berkesan atau tidak, terpulang pada anda untuk menggunakannya. Kami memberikan guideline. Oh, ni funnel ni penting, ni funnel ni, dan di-combine dengan Shopee Seller Dashboard untuk anda mendapatkan guide yang lengkap. So, terpulang pada anda sendiri. Mana yang terbaik? So, dia banyak menggunakan trial and error kat situ. Sebab mekanisme ini ada satu mekanisme yang bukan kata tertutup. Anda harus ikut yang ni. Harus ikut yang tidak. Terpulang pada anda yang terbaik. Okey? Sebab kami tidak mahu buat kekangan pada anda. Mungkin cara anda ni lebih baik pada pernah saya buat, you buat. Tapi saya terangkan apa saya buat lah. Saya banyak beri voucher, saya kasih diskaun 2%, mungkin ada kasih 100%, saya kasih, kalau saya buat campaign Shopee, saya beri 3%, mungkin ada kasih 5%. Terpulang pada anda sebenarnya. Semua anda bergantung pada margin keuntungan anda lah. Mungkin untuk saya nak 8% margin keuntungan saya. Saya fix kat situ. Tapi anda nak 12%. It's okay for you. No problem. Sebab ini ada sebuah tutorial yang berikan penjelasan secara orang kata guide untuk anda saja. Nak buat anda. Yang penting anda dah nampak flow dia. Nampak tak flow dia? Flow yang kemaskan product listing, product winning dan marketing. So artinya wujud kesinambungan yang jelas anda product listing, product winning dan marketing. Product listing adalah satu mekanisme untuk anda mendapatkan trafik secara organik melalui Shopee algoritma, mencetakkan produk anda berbanding dengan pihak lain. Menghuraikan deskripsi produk anda dengan lebih jelas. Tujuannya apabila buyer pergi ke produk anda di Shopee, mereka akan tertarik kan untuk melihat visual. Kerana anda tak ada physical. Melihat visual anda sama ada gambar atau video serta pandangan produk yang jelas. Malah pencarian oleh buyer lebih mudah melalui penggunaan kata kunci yang relevan dengan kata carian buyer. Manakala produk winning pula, anda mencari produk pilihan di Shopee dan anda tidak mempunyai masalah mencari produk tersebut. Kerana di Shopee memberikan 40 juta sebulan trafik untuk anda. So, anda punya data yang lengkap mencari produk winning. Tapi dia tak habis begitu saja kan, betul? Melalui produk winning tersebut, anda akan buat marketing menggunakan alat pemasaran Shopee yang 4 tadi ini dan juga membuat pandangan harga 4P tadi dengan harga yang kompetitif supaya
produk winning anda berdaya saing. So, pandangan ini hanya melibatkan teknik fana kami lah bagi untuk anda memastikan produk anda menjualan. Okey, mulai ke kesimpulan lah. 4 proses yang kita bincang tadi, apa yang anda kena belajar? Itu dia. Yang pertama, bagaimana nak daftar kedai Shopee. Yang kedua, bagaimana untuk daftar dengan self-deal. Yang ketiga, bagaimana untuk menggunakan fungsi My Product dalam seller Shopee Center. Yang keempat, anda kena memahami menggunakan product listing. Yang kelima, bagaimana menggunakan fungsi store decoration. Okey. Yang keenam, bagaimana menggunakan aplikasi gambar buat logo dan banner untuk kedai store anda. Yang ketujuh, bagaimana memahami funnel product winning. Yang ke-8, bagaimana menggunakan alat pemasaran dan di dalam seller Shopee Center tersebut. Yang ke-9, memahami funnel marketing. Yang ke-10, bagaimana menggunakan Shopee Ads untuk mendapatkan jualan yang lebih baik lagi. Yang ke-11, bagaimana memohon program Shopee. Yang terakhir, yang ke-12, bagaimana memahami campaign Shopee. So, apabila anda memperhatikan semua perkara di atas ini, anda akan mula melihat jualan di kedai Shopee anda, dia akan meningkat seiring dengan pertambahan produk winning serta memantapkan juga produk-produk lain yang berada di kedai Shopee anda. Namun, secara jujur, saya ingin tanya kepada anda yang bercita-cita untuk muka sebuah kedai Shopee ini, berapa lamakah masa akan anda ambil untuk mendapatkan jualan pertama? Melalui teknik yang saya terangkan ini. Inilah teknik asas. Sebulan anda masukkan produk lah. Sebulan jika anda menggunakan dropship lah. 2 bulan nak buat marketing, nak buat winning semua. 3 bulan tak tahu. So artinya dia lebih pada 1 bulan atau 2 bulan lah, betul. Dan masalahnya teknik ini tiada jalan pintas dan wajib dilaksanakan. Anda hanya dia mengurangkan tempo untuk mendapatkan jualan pertama dengan menambahkan masa dan fokus kepada Shopee anda. Adakah soalan saya satu lagi, adakah anda sanggup menunggu beberapa bulan untuk dapatkan jualan dan sanggupkah anda tambahkan masa untuk mempercepatkan atau selesaikan kesemua teknik asas ini? Jika anda tak mampu, saya bilang, maka anda boleh berhenti mendengar Shopee Saya Tutorial Malaysia ini. Jika ya, saya akan teruskan lagi dengan proses ke-5 ke-6. Ada lagi proses ke-5 ke-6 yang akan menentukan survival kedai Shopee anda. Okey, jom. Anda dah fikir? Okey, anda mau teruskan? Alright, so jom kita pergi proses ke-6, iaitu funnel maintenance atau penyelenggaraan. Katakan melalui teknik anda gunakan atas tadi tu, product listing, product winning marketing, anda pasti dapat jualan. Kalau fikir secara logik, anda pasti dapat jualan. Tapi ini tidak akan konsisten sepenuhnya kerana persaingan. Okey, wujudnya kurangnya engagement. Anda tidak bersihkan Shopee anda. Anda tak guna iklan bayar, bagi lagi lah. So, anda memerlukan funnel maintenance serta belajar fungsi-fungsi lain di Shopee Seller Center. Penyelenggaraan Shopee adalah aktiviti atau maintenance lah. Shopee adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara, untuk menjaga, untuk mengendali dan juga untuk mengawas selia bagi memenuhi pegawai Shopee anda untuk dalam mempertahankan jualan dan naikkan nilai Shopee anda. Itu maintenance. Okey. Dalam masa kelas Shopee Mandat kami memberikan 8 perkara utama maintenance atau penyelenggaraan yang harus anda lakukan setiap minggu atau malas buat setiap bulan dengan menggunakan beberapa fungsi Shopee Seller Center ini. Okey, saya berikan contoh. Yang pertama adalah periksa kedai kesihatan kedai anda. Dalam Shopee Center dia panggil account health dalam Shopee Center. So anda harus melihat kesihatan kedai anda agar kekal sihat dan perbaiki jika anda mendapat penalti pada Shopee. Perlu ingat penalti yang berterusan dari Shopee boleh menyebabkan kedai Shopee anda digantung, terutama oleh dropship. Dropship selalu mengalami masalah listing violation, produk-produk yang melanggar violation. Kamu biasa akan dapat 1-2 penalti lah daripada Shopee bila mula anda masukkan produk. So anda klik account health dan tengok apakah anda masih poor atau perlu improve. Dan situ anda tengok data-data dia dengan lengkap lah untuk melihat anda punya kesihatan kedai anda. Okey. So yang ketiga, periksa inventory anda. So dalam dropship, jika stok kosong, automatik dia akan masuk ke bahagian delist lah. Shopee akan masuk delist. So bila saya value tambah produk tu akan bertambah di delist. Anda kena
klik di list itu dan hantar balik ke anda punya live punya public punya produk. So anda kena lihat tu selalu. So produk yang ada di list kan produk yang sold out harus dikeluarkan. Okey. So untuk saya untuk buat di list yang mudah, anda gunakan smartphone lah. Sama agak mudah, anda boleh check. Oh, bahagian di list kan. Anda check, dah ada produk, anda klik publish. Senang saja. Alright. Nombor 3, dari segi maintenance, anda follow up tempahan yang dibatalkan. So, bila anda lama berniaga di Shopee, ada orang yang membuat unpaid satu, yang kedua cancel, tak jadi beli. So, anda pembeli yang potensial lah. So, satu cara dah, anda kena follow up mereka dan hantar chatting kepada mereka dan bertanya apa yang anda boleh tolong atau buat up cost atau cost sell serta kasih diskaun tambahan. Contoh, anda dah buat produk ni, anda kasih 2% lah. Dia beli, dia cancel. So, anda chatting dengan mereka, anda buat satu voucher special untuk dia. Saya beri potongan lagi 2% Encik. Kalau Encik beli produk ni, anda kira tak rugi lagi kan? Anda gunakan kata Shopee yang saya berikan tadi tu, anda kira, serta ada untung lah. Anda follow up dengan dia. So, untuk perkara ini, kita ada penguncian. Kalau untuk 6%, it's okay. Okay. Sebab anda nak dapatkan customer ni. So, kita nak repeating customer. So, bagus saya ada ni. So, dia akan beli. Next, kita harap datang beli produk kita sendiri. So, untuk 6% is okay. Untuk follow up ni yang nak tak beli ni lah. Okay. So, ini faham abandon check orang panggil lah. So, selain daripada itu juga, follow up renting, naikkan follow anda juga ada semasa-masa. Periksa pattern produk ini anda. Pattern tu menaik ke menurun orang punya produk ini. Kalau menurun, anda kena lihat kenapa dia menurun. Dan juga buskan balik. Tak boleh, kekalkan saja. Masukkan produk baru saya kena masuk di dalam anda punya Shopee dah semasa lah. Mana Shopee berikan produk baru setiap minggu dan juga kemaskan social media anda. Okey. So dengan maintenance atau penyelenggaraan ini yang berkala anda dapat memastikan Shopee anda sentiasa relevan dan sihat. So apa yang anda boleh belajar daripada maintenance ini? Anda perlu belajar menggunakan business insight. Ini adalah amat penting. Dalam saya ada Shopee tidak ada column ambil insight. Tapi untuk saya ada Shopee yang baru, sekarang tak dapat. So, anda boleh lihat pada account. Anda kena belajar juga tentang account health anda juga. Lihat apakah dari segi chatting anda lambat jawab ke, ada percentage. Dari segi list violation, ada percentage. Anda lihat, ada improvekan. Yang ketiga, bagaimana untuk melihat shop rating anda. Pasti shop rating anda selesa baik. Okey? Itu tentang maintenance. Okey? Yang terakhir, itu proses ketujuh, itu advanced sales. Wah, dah 40 minit ni kan? Okey. Product advances. Okey. Sebenarnya bila anda buat anda bagi product listing, product winning dan juga marketing dah cukup sebenarnya Maintenance adalah untuk kekalkan jualan secara konsisten, itu penting. So anda dah boleh buat jualan secara berterusan. Anda maintain kena 5 funnel ni. Dah 4 funnel ni dah cukup. Sebenarnya dah cukup sebenarnya. Dan tapi saya berikan satu funnel yang lain, iaitu sebagai advances. Yang ini anda tidak perlu gunakan dulu. Tetapi anda akan gunakan bila anda betul-betul dah rasa kedai Shopee anda ni dah mantap dan kuat. Itu yang paling penting. So, sebenarnya anda selesai maksimumkan, namun anda punya visi lah. Iaitu mahu kedai Shopee anda terus maju dan bersaing. So, anda harus pakai funnel kelima kami ini. Itu advances. Tapi saya ulang saya lagi, dia tidak boleh gunakan, anda tak boleh gunakan buat sekarang lah. Anda fokus semua itu dulu. Okey? Nak gunakan funnel ni seperti tadi, syarat dia, anda pastikan kedai Shopee anda menyelesaikan yang konsisten dan mula menjana keuntungan. Dia akan bagi masa lah sebab anda gunakan traffic organik, jaga menggunakan Shopee Ads. Tapi untuk percepatkan jualan anda lah. Tapi pastikan sales yang konsisten. Anda kata saya nak sales RM 3,000 sebulan. Pastikan dalam 4 bulan, sales anda konsisten 4,000 sebulan atau 6,000 sebulan, baru anda pergi ke advances ni. Alright. Di mana advances ini anda tidak menggunakan platform Shopee untuk menjana trafik dan jualan ke shop anda. So advances ini tujuannya untuk trafik juga. Okey. Dapat dua cara utama yang saya berikan lah dalam masterclass shop anda ini, iaitu pelajari memanage blog dan pelajari membuat Facebook Ads. Okey. Okey, dan jika anda mau kembangkan serta tahap yang lain, anda wajib. Tapi lama-kelamaan anda wajib menggunakan funnel ini. Dan dalam masterclass yang ini, kami masukkan sekali tutorial ini. Jika kamu mendapat masterclass kami, kamu akan dapat satu set penuh full tutorial tentang Shopee, satu set penuh bagaimana untuk buat blogging, satu set penuh
bagaimana membuat PBS. Kerana ketiga-tiga ini adalah satu sistem yang berlainan. Okey. Blogging. Blogging adalah satu pekerjaan atau perbuatan dalam mengendali dan mengawal proses penulisan. Menulis, posting, leaking, sharing dan sebagainya agar artikel anda dapat disiarkan dan dibaca oleh pengunjung-pengunjung blog melalui enjin carian Google. Bina website atau blog adalah satu cara saya amat suka. Saya suka. Hanya perlu masukkan produk Shopee, anda masuk produk Shopee anda di kedai, masukkan, buat link, dah. Artinya, website ini umpama perantara antara dunia SEO, Search Engine Optimization, dan juga dengan Shopee anda. So, anda mendapat trafik daripada Google. Bukan semata daripada platform Shopee 40 juta. 40 juta ni banyak di Shopee kan. Tetapi anda tamak, anda nak juga daripada Google juga, anda buat website. Anda masukkan produk, anda buat link ke website, ke Shopee anda. So, saya ada terangkan dengan jelas bagi membuat website menggunakan Blogspot ni dalam masa kelas kami lah. Facebook Ads. Facebook Ads adalah singkatan bagi Facebook Advertising lah. Facebook Ads membenarkan pengguna Facebook untuk mengiklankan perniagaan atau produk anda. Tak kira apa jenis perniagaan anda, selagi anda ada produk, anda boleh iklan ke Facebook. Saya paling minat menggunakan Facebook ini data berguna sebagai barang iklan utama saya. Anda tahu tak? Shopee sendiri suka Facebook Ads. Di mana mereka jika anda boleh, di mana mereka memberikan anda sebuah aplikasi dan mereka Facebook Sipas kepada Shopee seller untuk buat iklan berkatalog di Shopee. Nanti Shopee sendiri telah kata saya suka Facebook Ads dan saya beri kepada seller saya katalog produk-produk yang dalam kedai Shopee anda masuk ke dalam Facebook Ads Manager untuk anda buat iklan, dan anda boleh aim anda punya buyer, anda boleh aim anda punya add to chat, anda boleh aim sampai dalam purchase. Hebat tak hebat Facebook Sipas ni. Shopee kasih pada anda percuma. So anda boleh mohon juga. So anda kena faham bagaimana nak mohon Sipas ni lah. So kelebihan Facebook Ads ni berbanding Shopee Ads ada dari segi kos. Memang kata Shopee Ads ni mahal, tetapi Shopee Ads lagi mahal, di mana pembayaran berdasarkan Facebook Ads ni adalah CPM, itu cost per miles. Itu 1000 kali anda punya iklan ditunjukkan, baru anda kena bayaran. Berbanding dengan Shopee, setiap orang klik anda kena bayar. So itu kelebihan daripada Facebook Ads. Dan saya kata dengan jelas lah bagaimana menggunakan Facebook Ads dalam masa saya lah. Saya tak nak buat penerangan tentang blogging dan Facebook Ads ni, kerana satu tajuk yang amat besar dan perlu penerangan detail dan kompleks macam saya terangkan Shopee tentang Shopee ni. So yang ni saya kasih juga, tapi anda jangan pergi dulu. Anda fokus pada Shopee anda. Dapat sales dan jualan konsisten. Itu paling penting sekarang. Itu visi anda. Kesimpulannya tentang Shopee saya ada tutorial bertiga ini, menjadi seorang seller Shopee tak susah. Jika anda mengikuti langkah yang betul dan sistematik. Yang menjadi musuh anda sekarang apa? Bukan diri anda. Itu masa dan komitmen anda. Anda dapat lihat kan step tadi tu. Susah kan? Memang baca cakap senang lah. Bila buat susah, betul. Memang cukup susah. Itu ramai yang gagal. Di mana juga, salah satu itu juga, anda harus memainkan diri anda menggunakan Shopee Seller Center. Dan kita boostkan perniagaan anda melalui 5 funnel yang kami berikan ni. Shopee Center, fungsi-fungsi dia ni penting. Fungsi dia, marketing semua, produk distribution, semua ni penting. Dan kita combine dengan 5 funnel ni. 5 funnel ini adalah sistem dan juga marketing yang diberikan oleh Shopee. Kita combine, kita akan membina sebuah jualan yang optimum dengan masa kelas kami ini. So anda faham kat sini. Anda sudah membaca dan dengan jelas bagaimana guna sebagai Shopee yang sukses. So anda menilaikan sendirilah. Adakah perdagangan ini logik atau sebaliknya? Tak kira sama ada sebagai dropship atau produk anda sendiri. Terima kasih kerana telah mendengar sehingga habis penerangan kami ini. Anda boleh saja dapatkan link saya beri di bawah ini. Dan jangan lupa untuk saya sedang membuat sebuah Telegram channel yang baru 14 orang ini. Saya punya impian untuk buat sebuah Telegram channel yang beribu orang supaya kita boleh berkongsi maklumat antara Shopee Channel sampai yang lain untuk kita maju ke lain kedai Shopee itu. Di mana saya punya tujuan ingin semua orang berjaya. Dan saya seorang peniaga, saya nak menjual ibu saya juga kan, macam kelas saya. Tetapi pada dasarnya dengan YouTube channel ini, anda subscribe,
dengan masukkan ke dalam Telegram Shopee, Telegram Shopee Manak ini, ada link bawah ni, anda dapat ilmu yang percuma daripada kami. Nak beli ilmu kami itu nombor 2, nombor 2. Kerana saya tujuan saya membuat benda ni, saya berkongsi ilmu saya dengan anda semua. Okey. So, dan juga satu engagement antara Shopee channel lain dengan Shopee lain melalui Telegram channel ni, Telegram saya buat Telegram ni, supaya kamu berkongsi dan berkongsi maklumat dan memantapkan diri anda. Tapi beberapa belas orang lah. So, saya harap anda boleh subscribe di channel ini juga Telegram channel kami ni. Okey dah, hampir 5 minit, haus dah. So, ada soalan boleh tanya di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ini. Nampak tips yang menarik tentang Shopee blogging yang best. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan anda. Okey.